Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Tuan-tuan, kita masih dapat dan diizinkan untuk mai solat Jumaat. Di sahabat-sahabat kita di Kuala Lumpur dah tak boleh dah. Ada setengah tempat dah tutup. Masjid-masjid dah tutup dah. Solat Allah Sayyidina Muhammad. Dan sebab tu kadang-kadang kita ni, kita tu syukur takat mana yang Allah bagi kat kita lah ni. Kan? Itu bila kita boleh mai, kita mai dalam keadaan kita semayang lagu ni. Kita kalau boleh kita nak semayang rapat-rapat macam mana kita duduk sembahyang dulu, kan? Sampai ada yang bunyi kata apa ni, yang ni lah kerja Yahudi lah, sallallahu alaihi Muhammad, bercanggah dengan apa semua sebagainya. Bagi saya, sallallahu alaihi Muhammad, kita setakat mana orang izin, setakat mana kita syukur dulu. Sampai tu tahap sallallahu alaihi Muhammad takut sembahyang Jumaat pun tak boleh nak pergi dah, kan? Sallallahu alaihi Muhammad ni tak boleh mai terang ni. Alhamdulillah, jagalah takat mana kita boleh jaga, kan? Benda ni duduk dengan kita. Yang paling penting, tuan-tuan, ada beberapa benda. Pertama, doa. Kuat, perbanyakkan doa. Doa tak jangan putih. Kita ni orang Islam, Allah bagi satu kelebihan, kita ada doa. Maka doa, perbanyakkan doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Tu 3 kali pagi, 3 kali petang, jangan tinggal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tu doa pun jangan tinggal, Nabi pesan dekat kita. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam min sayil asqam. Tu pun jangan tinggal kalau boleh. Kalau hafal, kalau tak hafal tak apa, paling tidak bismillahirrahmanirrahim tu baca. Dan itu kekuatan yang kita ada. Aku rasa tak tahu dalam bahasa Melayu, cakap, tak tahu bahasa Arab, cakap bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, jauhlah aku pada wabak dan musibah. Dan yang kedua, usaha dan ikhtiar kena ada. Dalam keadaan kita macam ni, masalah ada yang tersebar lah ni semua yang jenis tak ada simptom. Tak tahu, pergi cek baru tahu. Lagi banyak cek, lagi banyak jumpa. Maksudnya benda ni duduk selerak kat kita, kita tak tahu. Silap-silap duduk sebelah-sebelah kita ya. Dan dia lah jenis meribak, jenis main ku hidung, main mulut, kan? Orang tu tak bersin, dia tak bersin, dia tak batuk, tapi dia sembang kita. Sembang pun boleh dapat. Macam mana sembang dapat? Sebab ada habuk-habuk apa ni yang akan keluar daripada mulut dia, yang kita akan sedut bila kita duduk dekat dengan dia. Sebab tu suruh duduk distance macam ni. Salih alaihi wasallam dia suruh duduk jauh-jauh macam ni. Sebab dia 1 meter tu, takat lah ni 1 meter tu dia tak boleh nak sampai dekat orang tu, dia akan turun ke bawah. Itulah ikhtiar. Cuci tangan apa sebagainya, bawa sejadah sendiri letak, tak gitu sujud lagi bercampur apa ni bekas tempat orang lain sujud apa. Ikhtiar tu yang boleh buat pun. Yang keempat apa dia? Tawakal. Lalu sebenarnya kita serah pada Allah SWT. Baik tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Sementara nak tunggu solat Jumaat ni, kita nak bincang satu benda. Perkataan seorang ulama, sallallahu alaihi wasallam, Syekh Sayyidi Muhammad nama dia, sallallahu alaihi rahimahullah taala. Dia kata Sayyid Muhammad ni, dia sebut Allahumma salli alaihi Muhammad, yang Islam ni akan disia-siakan pada 4 golongan. Islam yang Allah bagi dekat kita ni, ilmu Islam yang Allah bagi dekat kita ni, 4 golongan ni, dia akan disia-siakan pada 4 grup ni, 4 golongan ni. Katanya Allah. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dhahabal Islam min 4. Yang pertama, la ya'maluna bima ya'lamuna. Kelompok pertama ni golongan yang tidak beramal dengan apa yang mereka punya ilmu tentang dia. Kelompok pertama ni Islam akan disia-siakan dengan depa ni. Bagi kat depa ilmu tapi depa tak mau beramal. Tuan-tuan, ni kita orang mengaji selalu kena benda ni. Tuan-tuan, masjid Qaryah ni, masjid ni antara masjid yang sangat aktif lah. Ya, saya, tuan-tuan tahu dalam masjid ni pertama-tama kali saya berjumpa dengan Ustaz almarhum Ustaz Murtada. Saya punya kuliah kat sini, dia pun ada kat sini, kat area tu lah waktu saya ingat.
Itulah first time saya jumpa dia bulan Ramadan. Saya lihat sebab dulu lama dulu ni. Di sinilah sejarah dia. Dalam salli alaihi Muhammad, mengaji tak berhenti orang Karah ni. Tapi dalam kita duduk mengaji tiap-tiap hari tu, berapa banyak ilmu yang kita beramal sebenarnya. Allah nak bagi ilmu kat kita, kadang-kadang nak menyelesaikan masalah kita. Doa minta, ya Allah bagi aku yang tu, bagi aku yang ni. Kadang-kadang Allah nak bagi penyelesaian atas apa yang kita minta tu, Allah bagi kepada kita ilmu untuk kita beramal, supaya kita dapat apa yang kita nak tu. Ada orang duk mengadu-mengadu, tak ada duit, ada kawan dia mai dah. Nah, hang tengok teruk sangatlah ni. Itulah apa semua, tak ada duit apa semua. Nah, ni aku bagi kat hang 2000 ni. Ambil 2000 ni. Nak buat apa ni? Ambil lah. Bagi pinjam ke? Dah tak bagi pinjam. Ni nak bagi je ni. Saya duk nampak banyak duk mengadu, banyak masalah sangat. Nah, ambil 2000 ni, ambil kat hang. Tak mau. Nak bagi semua ni? Tak mau. Tadi duk mengadu sangat, dah orang nak bagi, tak mau pula. Ni bagi orang sombong. Rasa-rasa macam kita pun, rasa-rasa macam kadang-kadang jadi sombong lagu tu juga. Ya Allah, bagilah aku ini, ya Allah bagi aku yang tu, ya Allah bagi aku yang tu, ya Allah. Lepas tu Allah gerak dia mai duduk dalam satu majlis, ustaz tu bercakap sesuai dengan apa yang dia nak, dengan syarat dia buat amal. Allah dah dorong dia tu. Allah dorong dia mai duduk dalam majlis tu, Allah dorong dia dengar perkataan tu, supaya dia beramal untuk amalan tu jadi apa? Menyelesaikan masalah dan apa yang diminta pada Allah tu. Dia duduk balik tak mau buat amal. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan, dalam Ustaz Syamad, kelompok pertama ni duk ada. Dan jangan biar kita jadi kelompok pertama ni, orang yang tak beramal dengan ilmu, sampai ke tahap Allah Muhammad nanti Allah Nabi SAW sebut tak berganjak kaki nak Adam. Bila Salih Muhammad ada 4 perkara yang akan ditanya di yaumul qiyamah nanti. Salah satunya dengan ilmu yang kamu belajar. Apa yang kamu buat dengan ilmu? Apa kamu tak beramal dengan ilmu tersebut? Tuan-tuan, waktu ulama sebut Salih Muhammad, kalau kita dapat satu-satu ilmu, buatlah walaupun sekali. Tadi ni masalah tuan-tuan rujuk dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Mandili sebut apa? Kata Salih Muhammad, hati ni, qalbun ni, di dalam kitab dia sebut jantung. Dia ni tempat menerima perintah, tempat menerima larangan. Bila dia terima apa-apa perintah, nak jadi buat, tak jadi buat tu, dia terkait dengan hati dia. Kita dah sebut tadi ni, dalam keadaan COVID-19 ni, antara benda yang kita kena buat ialah doa. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang duduk depan saya ni, ada yang hafal, ada yang tak hafal. Yang penting, yang pastinya semua orang dengar ni depan saya ni. Betul ni? Tuan-tuan yakin tak ni doa ni? Yakin. Siapa ajak doa ni? Nabi SAW ajak doa ni. Nabi kata apa? Siapa amal doa ni, baca 3 kali pagi ni, dia tak akan disentuh oleh musibah. Dia tak akan tertimpa musibah sampai ke malam dia. Dia baca belah petang pula, belah malam pula, dia tak akan sentuh musibah sampai ke pagi dia. Siapa kata? Nabi kata. Nabi kata saja-saja ke? Tak. Nabi kata tu semua wahyu daripada Allah. Allah pernah mungkir janji dia tak? Tak. Percaya tak ni? Percaya. Tuan-tuan yakin lah, separuh pada kita buat, separuh tak buat. Semua tak Ustaz Ahmad. Pasal apa separuh buat? Pasal apa separuh tak buat? Sebab dia duduk ni, kaitan datang ni. Kata Allah Muhammad, Imam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, siapa? Allah Muhammad, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dalam kitab tafsir dia, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa lahum 'adzabun 'adzim. Khatam hati ni. Khatam ni, khatam Allah, khatam hati-hati depa. Khatam macam mana? Ni dah. Hati ni macam tapak tangan. Macam-macam tapak ni. So kalau tapak tangan terbuka ni, bubuh apa semua lekat, bubuh semua lekat. Lepas tu kalau tutup lagu ni, nak masuk apa pun tak boleh. Nak masuk apa pun tak boleh. Jadi Salih alaihi Muhammad, buat dosa, bila kita buat satu dosa, tutup satu. Buat dosa, tutup tu. Buat dosa, tutup tu. Akhirnya hati kita dia ni. So buatlah, tak masuk hati dia. Jangan buat lagu ni, tak masuk hati dia. Neraka ni lagu ni, tak masuklah hati dia. Buat ni sekali masuk syurga, tak masuklah hati dia. Tak masuk dia. Ilmu yang dia dapat tak boleh jadi amal. Pasal apa? Sebab hati tertutup dengan dosa. Jadi sia-sia. Kadang penat tuan-tuan, mai duduk mengaji, balik-balik kerja apa mau kelang kabut, mai duduk masjid. Macam. Lepas tu balik
tak lekat satu pun amal dia. Cuba cek ni, apa masalah dengan hati kita ni, sampai ilmu tak boleh nak absorb, ilmu tak boleh nak masuk dalam hati. Itu kena muhasabahnya. Kelompok pertama, sallallahu alaihi Muhammad, kelompok yang golongan yang tidak beramal dengan apa yang mereka punya ilmu tentang dia. Ingat lagi kelompok ni elok. Jangan, pastikan kita jangan jadi kelompok ni. Tuan-tuan mengaji, paling tidak apa saja ilmu yang tuan-tuan dapat, buatlah beramal walaupun sekali. Buatlah amal walaupun sekali. 5 tahun dah duduk mengaji tuan-tuan, patutnya lah ni amal kita ni duduk kemuncak lah. Sehari tambah satu ilmu, sehari tambah satu amal, lepas tu tambah satu amal. 5 tahun, 6 tahun duduk mengaji, amal kita dah puncak dah tuan-tuan. Tapi duduk teratur je. Lepas tu kata Imam Ghazali apa ni, sallallahu alaihi wasallam, celaka rugi orang yang amal dia hari ni dengan kemarin macam sama. Amal dia hari ni dengan kemarin sama. Celaka orang yang hari ni amal dia hari ni lebih kurang lagi daripada kemarin. Kan? Untung orang yang hari ni amal dia lebih daripada kemarin. Pasal apa? Nampak tak? Kalau sama hari ni 2 rakaat, kemarin 2 rakaat. Hari ni 10 ayat, kemarin 10 ayat. Sama je. Sebab pun dikatakan rugi. Pasal apa? Pasal sehari kita semakin melangkah, selangkah makin dekat dengan kematian. Mati duk makin dekat, makin dekat. Patutnya makin dekat mati juga nak makin tambah amal. Jadi maksudnya kalau kita faham macam tu, macam amal kita duk makin menurun kalau kita nak nisbahkan dengan makin pendeknya hari kita kepada mati. Tuan-tuan, pertama, kelompok yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Sayyid Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ya'maluna bima la ya'lamun. Golongan yang beramal dengan satu yang mereka tak punya ilmu tentang dia. Ini satu hal pula. Yang ni pula nak buat amal pula tapi tak ada ilmu. Pasal apa hang buat lagu ni? Tak tahu, orang tak tengok dia tu buat lagu tu buat lagu ni. Kan Ustaz Muhammad, contoh. Lepas mayang subuh, lepas mayang maghrib, baca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni simple lah, contoh simple lah. Tuan-tuan baca kan? Lepas mayang maghrib, lepas mayang subuh. La ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali baca? Berapa kali baca? Jawapan standard kita akan baca berapa kali Tok Imam baca. Kan? Kalau Tok Imam baca 3 kali, 3 kali lah kita baca. Tok Imam baca 10 kali, 10 kali lah kita baca. Tok Imam tak baca langsung, kita pun tak baca. Betul kan? Mengaku tak ni? Tak mau mengaku nampak gaya ni. Ni lena ke apa? Tutup mulut sudah je, tutup mata sekali. Ada saya sebut. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul. Padahal Nabi SAW kata apa? Siapa baca 10 kali man qara'a la ilaha syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali Nabi kata. Waktu maghrib dengan waktu subuh. Maka sallallahu alaihi wasallam akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam baginya 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut. Dia akan jadi orang yang paling banyak zikirnya pada hari tersebut. Dia akan dijauhkan daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut. Tu dia punya banyak ganjaran kita duk buat tu. Hebat tak? Hebat tuan-tuan. Tapi ada 2 syarat. Apa syarat dia? Syarat dia 10 kali baca. Syarat kedua, kaki masih wathanin rijlaihi, kaki masih kekal macam duduk tahiyat akhir. Faham tak? Berapa banyak orang duk buat tapi dia tak ada ilmu tentang dia. Dia buat macam mana tu Imam buat itu? Berapa ramai orang yang rongkai kaki waktu tu. Padahal Nabi suruh kaki duk berlipat lagi, jangan ganjak lagi. Kan Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi kalau nak buat apa amal tu, buat biar berdasarkan kepada ilmu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi Allahumma salli ada. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam buat amal. Kelompok kedua ialah golongan yang beramal dengan sesuatu tetapi depa tak punya ilmu tentang dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Nak buat amal, biar amal dengan. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pun satu hal juga. Apa dia? Golongan yang tidak mempelajari sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dia tak tahu tapi dia tak mau belajar. Ini buat ramai. Saya pernah jumpa seorang ni kata, sembang-sembang saya. Dia kata, orang-orang macam ustaz lah masuk neraka weh.
Kami masuk lambat sikit. Maksud apa? Lagi banyak ilmu, lagi banyak amal kena buat. Tak buat amal, ni masuk neraka. Kami tak tahu, tak payah buat. Setiap lambat masuk neraka. Jadi, salat Jumaat, tak usah duk belajar. Kesimpulan dia, tak usah duk mengaji banyak-banyak. Baca lagu ni pada tak? Salat Jumaat. Dia menghalang diri dia untuk menuntut ilmu sebab sagi kalau tahu dia kena buat. Imam Ahmad beritahu, salat Jumaat kamu memerlukan kepada ilmu lebih daripada seorang memerlukan kepada makanan. Sebenarnya kita perlu pada ilmu tuan-tuan lebih daripada kita perlu pada makan. Makan sehari sekali cukup dah. Makan sehari sekali cukup dah. Salat Jumaat. Tapi ilmu setiap minit, setiap momen, setiap detik tuan perlukan kepada ilmu. Salat Jumaat. Betul kan? Nak kereta tadi perlu pada ilmu. Nak start motor pun tak kena ada ilmu. Beli motor pula tu, kita duk biasa pakai engkor dulu-dulu. Tak nak? Salat Jumaat. Teringat apa alum bersepah Haji Samad. Engkornya patah. Tu. Tuan-tuan, kita duk biasa naik pakai Kickstarter engkor tu. Mai anak kita beli motor kita pakai apa? Pakai electric starter ni. Siap kena mengajak kita trim macam nak buat nak start pun semua. Oh baru tahu. Ilmu nak naik motor pun kena ilmu, nak makan pun, nak masak pun. Punya banyak tuan-tuan dalam kehidupan kita memerlukan kepada ilmu. Maka sebab tu Imam Ahmad kata apa? Kamu memerlukan ilmu, kamu memerlukan salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu lebih daripada kamu perlukan kepada makanan. Dan ulama juga menyebutkan syarat diterimanya amal ni ada dua. Syarat nak Allah terima amal kita, kata Imam Nawawi rahimahullah, ada dua. Yang pertama, amal tu mesti ikhlas kerana Allah. Amal mesti ikhlas kerana Allah. Yang kedua, amal yang kita buat tu mesti bertepatan dan bersesuaian bagaimana Nabi SAW ajak kat kita. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sallallahu alaihi wasallam. Dan nak dapat ikhlas dengan amal kena ada ilmu. Tidak. Nak dapat ikhlas tuan-tuan bukan kena belajar macam nak dapat ikhlas. Macam mana nak main ikhlas ni? Tuan-tuan kena belajar satu benda, belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ajak macam mana nak cuci hati kita ni, nak buang riak, nak buang ujub, nak buang takabur, nak buang sum'ah, nak buang sifat mazmum dalam hati, nak masukkan sifat-sifat mahmudah dalam hati, bersih hati, tuan-tuan akan dapat ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tahu dia macam mana? Nak tahu ubat dia, nak tahu cara dia, nak ada ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syarat nak sah amal, amal mesti bersesuaian dengan apa yang Nabi SAW ajak. Apa yang syariat ajak. Nak tahu apa yang syariat ajak, nak tahu macam mana kita nak buat amal dengan sempurna betul macam Nabi SAW tunjuk, kita kena ada ilmu. Lepas tu Nabi SAW kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Sahabat tanya Rasulullah, ma ghanimatu majalis zikr, apa habuan kami dapat bila kami duduk majlis ilmu ya Rasulullah, majlis zikir. Kata Nabi SAW, al-ghanimatu majalis zikr al-jannah, al-jannah. Habuan yang kamu akan dapat bila kamu duduk majlis ilmu ni syurga, syurga, kata Nabi SAW. Apa kaitan syurganya dengan majlis ilmu? Ni kita duduk mengaji ni, sementara duduk tunggu nak khutbah ni, duduk dalam majlis ilmu tu. Pasal apa? Apa kaitannya duduk dalam majlis ilmu ni dengan syurga Allah? Nak masuk syurga, basic dia kena ada pahala selain daripada rahmat di sisi Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi pahala kena ada amal. Amal bukan semua amal Allah terima tuan-tuan. 5 syarat amal, 5 keadaan amal. Kita buat semua amal ni, yang duduk dalam masjid ni buat amal, sekali nak sembahyang apa ni Jumaat amal, baca Quran pagi tadi, sembahyang subuh kita buat pagi tadi ni, tu amal. Dia boleh jadi salah satu daripada 5 ni. Yang pertama, amal sah, amal itu diterima. Yang kedua, amal itu sah tapi tak diterima. Boleh jadi tak? Bila dah semayang, dah puasa, dah puasa semua kat depan, dia tengok pahala tak ada. Boleh jadi tak? Pasal apa amal tak terima? Ada riak, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Tak? Yang ketiga, amalnya sah dan amalnya dah diterima tapi dipadam pula oleh Allah. Padam. Pasal apa padam? Ungkit. Tu aku dulu sedekah. Tu aku yang tolong. Tu aku lah yang buat. Tu aku yang tu. Tu aku yang bagi. Ni aku yang ungkit. Kapek ni.
Ada pewakaf-pewakaf dia ni. Kan? Berapa ramai ni yang mewakafkan kapet ni. Salih ala Syekh Muhammad. Berapa puluh ribu dulu ni dia wakaf. Tuan-tuan, pakat bagi seorang RM50 lah, bagi 100 kan. Sepanjang kapet ni duduk kat sini ni, orang duduk semayang, orang duduk ibadat, orang duduk baca Quran tu, pahala pergi kat dia, tak berhenti-berhenti. Berapa tahun dah? Berapa tahun dah kapet ni? 3 tahun dah? 4 tahun dah? Habis dah? Pergi pahala, tak berhenti-berhenti. Main-main mesyuarat agung sekali, nama tak lekat AJK. Keluar-keluar tu dia kata apa? Tu kapet tu kalau aku tak bagi hari tu ni, tu imam sujud atas tanah, hantar tak? Oh, bunyi gemas lah. Kawan dengar tengah-tengah mulut-mulut. Berapa hang bagi tu? RM50 hantar tak? RM50 Zema Action. Walaupun RM50, pahala tak berhenti 5 tahun dah tuan-tuan. Tapi dia sebut-sebut tu saja pup, Allah padam daripada hari dia bagi tu. Kalau setakat padam saja tak apa. Kalau setakat padam saja tak apa. No, Allah tak mau pandang di yaumul qiyamah. Antara orang yang Allah tak mau pandang dan tak mau buat bincang nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang mengungkit-ungkit pemberian dia, kebaikan yang dia buat. Tuan-tuan, jangan main-main. Salih Syekh Muhammad. Yang keempat, buat amal, amalnya diterima. Amalnya sah. Amal dia sah, amal diterima. Tapi tuan-tuan, diagihkan pada orang lain nanti di yaumul qiyamah. Bagi ke orang, faraid. Pasal apa? Buat zalim kat orang. Ngumpat orang, fitnah orang. Tuan-tuan, Salih Syekh Muhammad. Yang kelima, amalnya tidak sah dan amalnya tidak diterima. Jadi nak cerita, semua ni perlu pada ilmu. Nak buang sifat riyah perlu ada ilmu. Kita pun baru tahu tadi kata apa? Oh, rupanya ungkit tak boleh. Sebab tu ulama sebut apa? Salih ala Syekh Muhammad. Nah, kebaikan yang kita buat, lupakan. Apa saja benda baik kita buat, apa? Tersedut ingat. Cik ingat. Masuk tabung tu. Ni, RM1 memang dia tak ingat lah. Cuba RM10. Cuba RM20. Cuba RM50. Nak sedar lagi pun RM100 tengok. Dia ingat tak ingat? Dia balik dia sebut tu ya. Tadi abang bagi RM100. Lagi jumpa anak dia, ayah dia bagi RM100. Dia sebut tu. Kita sudah sebut. Sebab dia sudah pasti ditulis di sisi Allah. Tak usah risau. Tapi dosa dan maksiat yang kita buat, ingat jangan lupa. Sebab takut dia masih belum dipadamkan oleh Allah. Masih belum, taubat kita masih belum diterima. Kena ingat. Faham tuan-tuan? Jadi subhanallah salli alaihi wasallam. Kelompok keempat ni apa ni? Dia tak tahu tapi dia tak teringin nak belajar. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan kelompok yang kelima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni lagi teruk. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Golongan yang menghalang manusia daripada menuntut ilmu. Kelompok pertama tadi apa ni? Orang yang tak beramal dengan ilmu yang dia belajar. Yang kedua, orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad beramal dengan sesuatu yang dia tak ada ilmu tentang dia. Yang ketiga, orang yang tak teringin nak pergi belajar benda dia tak tahu. Kelompok keempat, orang ni lagi best. Dia tak bagi orang lain pergi mengaji. Dia duk halang orang menuntut ilmu. Berkata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala memberi komentar tentang ucapan ini dengan menyebutkan bahawa keempat golongan ini hakikatnya bergabung dengan satu sifat, iaitu mengabaikan ilmu dan amal. Kan? Kalau cerita empat kelompok ni kita faham satu benda aja. Depa ni jenis ilmu dengan amal tak mau pakai. Dia tak jadi ilmu dengan amal tak berimpun sekali empat orang ni. Tapi katanya dia kata golongan pertama, orang yang punya ilmu tapi tak beramal, maka jelas dia mengabaikan ilmu dan amal kerana faedah bagi ilmu ialah amal. Mengaji saja tak beramal, kata sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bila amalin kasyadin bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pokok yang tak ada buah. Tak ada buah, pergi tebang saja tuan-tuan, buang, tak ada manfaat apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Kelompok kedua, beramal tanpa ilmu maka amalnya jadi sia-sia. Ini kerana dia mengabaikan ilmu, disebabkan mengabaikan ilmu maka amalnya juga tidak diterima, sia-sianya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelompok ketiga, tidak berusaha untuk mempelajari sesuatu yang mereka tidak ketahui, maka sikap tidak mau belajar ini mensia-siakan ilmu dan sekaligus tidak berilmu sekaligus akan mensia-siakan amal. Yang ni lagi teruk, ilmu pun tak ada, amal pun tak ada. Ilmu pun tak ada, amal pun tak ada, dan tak bersungguh pun untuk belajar. Namun Allahumma salli alaihi wasallam, golongan keempat sudahlah tidak berilmu dan beramal. Lebih berat daripada itu, mereka malah membenci dan menghalang manusia untuk belajar dan beramal. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, jika diperhatikan
Golongan pertama, kesemuanya terkait dengan diri mereka sendiri. Manakala golongan keempat lebih berat kerana dia melibatkan diri sendiri dan orang lain. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Kun aliman, jadi orang alim. Dia yang alim. Salih alaihi Muhammad. Jadi orang alim boleh menyampaikan ilmu. Untung jadi orang alim, tuan-tuan. Untung jadi orang alim. Salih alaihi Muhammad. Dia pergi cerita ilmu ke orang-orang beramal dengan ilmu, dia tumpang dapat pahala dia. Salih alaihi Muhammad. Tak boleh jadi orang alim, tak ada ilmu, tak terang mana pun, tak apalah. Jadi muta'alliman, orang belajar ilmu. Orang belajar ilmu. Mengaji orang belajar ilmu, dia bawa pen, bawa kertas, bawa kitab, nulis. Sungguhlah, nampaklah sungguh belajar. Dia letaklah, Ustaz, ni main nak main Jumaat pun. Tak tahu Ustaz ada duduk ceramah tu, dengar api je lah. Kan? Kalau Ustaz tak ada, saya lena je lah. Kita main. Tak apa, jadi kelompok ketiga, mustami'an. Mustami'an apa? Dengar je. Main dengar je. Dengar pun masuk senarai juga. Okey lah. Wala takun khamisan. Jangan jadi orang nombor 5. Apa dia orang nombor 5 ni? Semua tak mau. Ngaji tak mau, mengajar tak mau, dengar pun tak mau. Bahkan dia benci dengan majlis ilmu. Ada majlis ilmu dia tak suka. Yang keempat, muhibban. Yang pertama tadi aliman, kemudian muta'alliman, kemudian mustami'an, kemudian muhibban. Muhibban orang yang suka majlis ilmu. Dia kadang tak boleh nak pergi, dia hantar mesej, ada poster dia share, dia cerita ke orang ni ada kuliah pekat-pekat mai ajak apa semua. Dia tak boleh nak pergi, aku tak boleh pergi. Suka dengan majlis ilmu. Jangan jadi orang nombor 5 je. Semua tak mau. Tuan-tuan. Maka tuan-tuan, orang ni celaka, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok orang yang tidak mensia-siakan ilmu. Dan waktu hidup kita carilah ilmu sebanyak mungkin. Sallallahu alaihi wasallam. Dan paling cantik, paling baik ialah setiap amalan yang kita lakukan itu adalah didasari dengan ilmu, supaya amal yang kita bawa itu menjadi manfaat kepada kita dunia hingga akhirat, insya-Allah. Terima kasih pada tuan-tuan yang memberikan perhatian. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tak keberatan, nanti dekat luar sana, tuan-tuan jangan bagi wakaf dekat saya tak minta sedekah dan wakaf. Cuma saya membina, saya sedang membuat projek ekonomi kepada Darul Faizin, madrasah saya di Bandar Baru Kedah tu. Kami buat susu kambing, susu faiz campur dengan beras perang, kurma apa sebagainya. Tuan-tuan boleh bantu kami dengan membeli susu tu, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat membantu menjana pendapatan madrasah kami yang kami cari 30 ke 40 ribu sebulan untuk overhead madrasah yang tidak kami kenakan yuran tu. Kalau tuan-tuan tak keberatan, saya singgahlah dekat depan tu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Tuan Imam Nasar Hukum Abdul Rahman, lembaga dikasihi Ustaz Jafri Abu Bakar di Madrasah Darul Faizin, insya-Allah ini. Di sini ada beberapa sesuatu kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, iaitu pada 1 hingga 11 untuk pada hari Ahad nanti kita adakan di masjid kita ni ceramah Maulid Rasul kan. Dan siapa akan beri lembaga Ustaz Puan Yahya. Bersempatan dengan program tersebut juga kita akan sampaikan anugerah Tarbati kepada Pak Raja dan orang dalam hari ini. Jadi mana yang itu adalah bagi tulisan dan bagi kita anak-anak kan Pak Raja dan orang PKM Islam dan juga daripada kapal, insyaAllah kita akan sampai anugerah dan ucapan di para menantu. Jadi boleh datang bawa anak datang. Kalau dia tak ada, wakillah bapa untuk bisa pergi. Yang kedua, di sana saya letakkan satu tabung sempat buat satu tabung, iaitu berkaitan dengan yang saya dah umum di minggu yang lalu, yang mana kita ada tapak kubur kita yang baru, kemudian kita kena keluar juga belanja untuk nak tambak tempat itu, tambak dengan tanah, tambak dengan tanah. Jadi saya letaklah tabung situ, tuan-tuan yang berhajat untuk
infak untuk tanah kubur itu boleh masuklah di dalam tabung itu, dan tabung itu terus bagi kepada penari kita. Dan dia mula letak tabung itu, dia letak secara berterusan pada tiap hari dan tiap minggu, insyaAllah. Jadi ada siapa yang berhajat, mungkin kalau tak mau bagi secara duit kita pun, kalau bagi duit kita akan beli tanah dan kita tambak kubur tu. Ataupun kita ada tanah merah ada mana-mana, jangan batu tanah boleh bawa sendiri, sewa lori dan bawa ke tabak kuburan yang baru itu. Jalan masuk dia sekarang ni kita dah sedia lah jalan masuk. Ikut rumah saya masuk ke kedai roti canai nasihat tu, masuk dan turis ke tanah kuburan. Jalan dah boleh guna lah, dia boleh lori, tapi tak boleh lori yang besar, lori kecil sikit dia, kecil-kecil. Besar mungkin tak muat tempat tu, cak jalan boleh. Kalau nak bagi senang, masuk dalam tabung. Saya akan, insyaAllah besok saya rasa dah kita mula masuk lori dah mau masuk tanah. Bila masuk tanah kita kena buat pengairan. Kemudian yang ketiga, ini berita baik dan selepas solat jemaah ini ada jemputan. Semua yang di sini jemputan, ada kedai yang kedai makan baru buka di Taman Melawis. Kedai ini restoran capati rusuk kambing Afghanistan. Hebat Jadi Taman Melawis dia jemput semua ni. Lepas solat pergi makan. Dia makan kedai restoran capati rusuk kambing Afghanistan. Orang pun tak tahu dah mereka Afghanistan ke Jadi dia buat kenduri dia nak buka kedai baru. Jadi dan contohnya yang diberitahu oleh Ustaz Jafri tadi, dia ada buat jualan amal untuk Madrasah Darul Faizin Faizin. Jadi selepas solat jam nanti tuan-tuan boleh belilah. Dia ada di medan di depan masjid tu ada letak ada kaunter untuk beli selami. Saya ulang solat ceramah Maulid Rasul pada 1 bulan 11 hari Ahad, jemput semua hadir. Ceramah dia adalah Ustaz Quran Yahya. Sempatan dengan bagi itu kita akan bagi semangat pada perpajak cemerlang dan karya kita. Dan yang kedua, saya adukanlah wakaf infak tanah kubur. Tanah itu setelah dia telah diwakafkan dengan Allah, dan sekarang kita memerlukan infak sumbangan pada tuan-tuan untuk kita nak tambul, kita nak tambak. Sebab dia rendah kawasan tu, kita nak tambak mungkin dalam 3 kaki. Jadi kita memerlukan dana lah, kita nak beli tanah merah. Kalau siapa yang ada tanah kawasan dia nak sewa lori, dia nak ni dan nak bawa di situ boleh. Tak payah bayar duit apa, dia bawa masuk. Jalan dia melalui kedai canai nasihat tu dan turun ke depan rumah saya dan boleh. Lori boleh masuk sekarang tu teman-teman. Kemudian jemputan daripada restoran capati rusuk kambing di Taman Melawis, jemput semua tuan-tuan ini selepas solat Jumaat. Sekian, alhamdulillah.